Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiptia binti Ramli dan tugasan kedua bagi mata pelajaran Falsafah Pendidikan Malaysia, saya akan membentangkan tajuk kurikulum lama sekolah rendah atau singkatannya adalah KLSR dalam pengurusan bilik darjah. Seterusnya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu KLSR dan bilakah KLSR itu dilaksanakan, ada baiknya sekiranya kita mengetahui apa itu definisi kurikulum sebenarnya. Menurut UNESCO pada tahun 2009 mengatakan bahawa kurikulum adalah apa yang masyarakat tanggap sebagai sesuatu yang penting kepada pendidikan untuk PMP. Maka, tujuan kepentingan tersebut boleh dibentuk menjadi sebuah kurikulum. Apa yang boleh diringkaskan daripada definisi UNESCO ini? Sebenarnya UNESCO mengatakan bahawa kurikulum ni apa sahaja yang masyarakat tanggap ia penting dan mampu digunakan untuk PMP, ia boleh dianggap sebagai kurikulum. Manakala menurut seorang tokoh yang bernama Franklin Bobbitt pada tahun 1918 mengatakan kurikulum adalah keseluruhan pengalaman secara langsung dan tidak langsung untuk menyelahkan kebelahan individu. Secara ringkas, apa yang Franklin Bobbitt mengatakan bahawa kurikulum ni adalah pengalaman yang kita peroleh sama ada secara langsung ataupun tidak langsung yang mampu menyelahkan kebelahan individu tersebut. Yang ketiga, menurut KPN iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan definisi kurikulum sendiri dengan mengatakan bahawa kurikulum adalah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan core kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang, murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan. Berdasarkan definisi Kementerian Pendidikan Malaysia ini, secara ringkasnya, Kementerian Pendidikan Malaysia mengatakan kurikulum adalah satu program di mana merangkumi core kurikulum dan kurikulum yang mempunyai pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma dan sebagainya yang mampu memberikan perkembangan kepada murid itu dari segi aspek rohani, jasmani dan emosi. Seterusnya, pengenalan. Pengenalan kepada apa itu KLSR dan bilakah kurikulum lama sekolah rendah ini diperkenalkan. Kurikulum lama sekolah rendah telah diperkenalkan sejak Malaysia mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1960, sebuah jawatankuasa dinamakan Jawatankuasa Penyemak Mata Pelajaran telah ditubuhkan dan dikenali sebagai Laporan Ahmad Talib kerana yang mengetahui jawatankuasa ini adalah Rahmat Talib yang merupakan Menteri Pendidikan ketika itu. Tujuan mengapa jawatankuasa ini ditubuhkan adalah kerana ingin mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal yang telah dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu Ordinal Pelajaran pada tahun 1957. Laporan Ahmad Talib juga mencadangkan dari aspek pendidikan. Dalam laporan ini juga mencadangkan bahawa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua sekolah, tidak mengira sekolah Tamil, Cina maupun Inggeris. Dan cadangan itu telah dibentang di Parlimen dan kemudiannya diluluskan dalam akta dan telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Dan selepas pada itu, semua sistem pendidikan Malaysia ketika itu mengikut polisi pendidikan kebangsaan yang telah tercatat dalam Akta Pelajaran 1961. Kemudian, pada tahun 1966, sebuah laporan telah diperkenalkan iaitu Laporan Razak di mana dalam Laporan Razak tersebut telah mencadangkan bahawa bahasa Melayu digunakan untuk sekolah jenis umum sebagai bahasa pengantar manakala sekolah jenis umum seperti sekolah Cina, Tamil, Inggeris boleh menggunakan bahasa mereka sebagai bahasa pengantar. Dan Laporan Razak juga telah mencadangkan supaya semua sekolah, tidak kira sekolah Cina, Tamil, Inggeris maupun Melayu menggunakan sukatan yang sama ketika berlangsungnya pembelajaran. Maka berdasarkan daripada proses perubahan pendidikan sistem pendidikan di negara kita boleh dibahagikan kepada tiga, di mana pada tiga tahap, di mana pada tahap pertama ia berlaku pada tahun 1963 hingga 1965, di mana pada tahap ini
merupakan tahap pelaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikukuhkan dalam Akta Pelajaran 1961, di mana segala perancangan sistem pendidikan ni pada tahun ini telah dikukuhkan ataupun telah dikukuhkan dalam Akta Pelajaran 1961. Manakala bagi tahap kedua yang berlaku pada tahun 1966 hingga 1970, di mana pada tahap ini pelaksanaan rancangan pendidikan di bawah rancangan Malaysia Pertama ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial timbul. Sistem pendidikan ketika itu digubal kerana ingin menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang timbul ketika itu. Dan antara maklumat mengapa ia digubal juga adalah disebabkan yang pertama, ingin memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpandang sosial, kebudayaan dan politik. Dan yang kedua, bagi menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar. Dan maklumat terakhir mengapa ia digubal adalah ingin meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa, kaum maupun agama. Dan untuk tahap ketiga, itu tahap terakhir yang berlaku pada tahun 1971 hingga 1975, di mana pada tahap ini pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan ramai pekerja yang mahir bagi melaksanakan DEB, iaitu Dasar Ekonomi Baru. Dan sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya dapat memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Kerana pada ketika itu telah berlakunya satu tragedi yang melibatkan perkauman, iaitu pada 13 Mei 1969, di mana berlakunya rusuhan perkauman. Daripada tragedi itu, kerajaan terpaksa mengkaji dan merubah kembali matlamat pendidikan supaya seterusnya merancang sesuatu sistem pendidikan yang mampu memupuk perpaduan di antara kaum bagi mengelakkan tragedi itu berlaku kembali. Seterusnya, pengurusan bilik darjah. Apakah itu pengurusan bilik darjah? Merujuk kepada seorang tokoh yang bernama Lance Lance pada tahun 1988 mengatakan bilik darjah ini adalah sebagai orkestra dalam kehidupan di bilik darjah yang membentuk pembentukan kurikulum, penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. Beliau juga menekankan tentang pentingnya penyusunan susunan bilik darjah bagi memaksimalkan keberkesanan, pemantauan perkembangan pelajar serta tanggungjawab guru dalam memikirkan terlebih dahulu. Secara ringkasnya, Leslie mengatakan bahawa pengurusan bilik darjah ni sesuatu perkara yang penting kerana di dalam pengurusan bilik darjah itulah yang akan menghasilkan keberkesanan proses pembelajaran dan juga akan memaksimalkan proses pembelajaran itu juga. Dan ianya membantu seorang guru untuk memantau perkembangan pelajar. Dan yang kedua, menurut tokoh yang kedua iaitu Hell pada tahun 2000 mengatakan pengurusan bilik darjah berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan. Ianya melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar, memberikan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan menguruskan para pekerja pelajar. Menurut beliau juga, pengurusan bilik darjah yang efektif haruslah bersifat produktif, responsif dan menyokong. Secara keseluruhannya, kita boleh simpulkan bahawa pengurusan bilik darjah ini adalah merujuk kepada setiap tingkah laku guru yang meliputi pelbagai aspek di mana guru akan membentuk dan mengekalkan kondisi pelajaran seperti yang diharapkan. Pengurusan bilik darjah ni ialah di mana cara guru mengawal bilik darjah tersebut supaya ianya memberikan keberkesanan ketika proses pembelajaran itu berlaku dan bagaimana seorang guru tu mampu mengawal kondisi ketika pembelajaran berlaku. Seterusnya, aspek pengurusan bilik darjah KLSR. Bilik darjah KLS ini dikenali sebagai bilik darjah tradisional yang telah dilaksanakan ketika KLSR. Dan bilik darjah di sini ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikut pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Seterusnya, ciri-ciri bilik darjah tradisional yang dilaksanakan ketika KLSR
mempunyai 6 ciri. Yang pertama, kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris. Yang kedua, pelajar yang rendah, bertubuh kecil dan kurang penglihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan. Maksudnya ketika KSR ini berlaku, keadaan bilik darjah tradisional ini, dia mendahulukan kepada pelajar yang kurang pendengaran, penglihatan dan bertubuh kecil. Dan yang ketiga, kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusatkan pada guru. Yang berpusatkan kepada guru ni maknanya proses pembelajaran yang berlaku satu hala. Bermaknanya guru menyampaikan manakala murid hanya mendengar apa yang guru disampaikan. Dan proses yang berpusat kepada guru ni, dia tidak memberi peluang untuk murid untuk memberikan pendapat ataupun bersoal jawab. Dan berpusat kepada guru ni memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran itu berlaku. Dan ketika proses pembelajaran itu berlaku, ianya berlaku satu hala. Maknanya murid hanya mendengar manakala guru akan menjelaskan sesuatu mata pelajaran tersebut. Seterusnya, yang keempat, cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah. Dan di mana ketika kelas ini berlangsung, guru menggunakan kaedah pengurusan kaedah keseluruhan kelas ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Dan yang kelima, jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan. Dan keenam, pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru. Di mana berlakunya pembelajaran sahala saja. Guru memberikan penjelasan dan pelajar hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan ciri-ciri bilik darjah ini, kita boleh simpulkan bahawa ianya memberikan peranan penting kepada guru, kerana gurulah yang akan sebagai fasilitator, sebagai penjelas kepada pelajar bagi suatu mata pelajaran tersebut. Dan berdasarkan kepada ciri-ciri bilik darjah tradisional ni, boleh kita lihat bahawa bilik darjah tradisional tidak menggalakkan idea ataupun pendapat daripada pelajar, dan tidak memperbanyakkan ataupun tidak menggalakkan aktiviti-aktiviti kurikulum, aktiviti-aktiviti berkumpulan berlaku. Dan kelas ini telah diubah menjadi KBSR. KLAS ini telah diubah menjadi KBSR dan disebabkan setelah beberapa tahun kerajaan melihat bahawa KLAS ini mempunyai kelemahan. Dan antara kelemahan KLAS ini adalah, yang pertama, kaedah pelajaran KLAS ini lebih kepada bukti teks, yang menyebabkan guru tidak mampu melakukan kaedah ataupun kaedah pelajaran yang lebih menarik, kerana sesuatu pelajaran itu hanya bertumpukan kepada buku teks. Yang kedua, ianya memberikan tekanan kepada murid dan juga guru, kerana sukatan dalam kelas ini adalah terlampau banyak sehingga murid tidak mampu mengejar sukatan tersebut. Yang ketiga, ia memberi tekanan kepada guru maupun pelajar kerana terpaksa mengejar silibus tersebut sebelum berlangsungnya peperiksaan. Sekian, terima kasih.